Definisi organisasi. Menurut Nur Asli 2021 melalui buku yang bertajuk Perilaku Organisasi, beliau memberi 4 pengertian organisasi, yaitu organisasi merupakan sekumpulan orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembahagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini disokong oleh Alan 2023 yang turut menyatakan bahwa organisasi bermakna sekumpulan orang yang mempunyai objektif yang sama dan proses berstruktur serta berinteraksi antara individu untuk mencapai objektif yang sama. Pelaksanaan pengurusan organisasi membantu dalam membangunkan petunjuk prestasi utama KPI yang relevan untuk pasukan. Hal ini telah disokong oleh INEDA 2019 bahawa melalui pembinaan KPI, sesebuah organisasi dapat menyedari perkara-perkara penting yang patut diberi perhatian dalam menjayakan misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran prestasi yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengukuran sesuatu matlamat berdasarkan kepada perancangan strategik. Seterusnya, pelaksanaan pengurusan organisasi memberi penyaluran komunikasi secara efektif. Kenyataan tersebut disokong oleh Venhoven 2020 bahawa penyaluran komunikasi secara efektif membantu organisasi untuk menerjemahkan misi dan matlamat kepada para pekerja, malahan menyumbang kejayaan untuk mencapainya. Pelaksanaan pengurusan individu. Yang pertama ialah hubungan baik dengan pekerja. Kenyataan tersebut disokong oleh Siti Hanisa 2020 bahawa hubungan pekerja yang baik memainkan peranan yang penting kerana sokongan psikososial dalam hubungan antara pekerja sebenarnya mampu membentuk produktiviti kerja yang tinggi dalam kalangan pekerja. Yang kedua ialah latihan dan pembangunan. Hal ini bertepatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanisa dan Nur Azwa 2020 bahawa latihan membawa kepada pengubuasuaian yang terancang dan sistematik melalui acara, aktiviti dan program pembelajaran yang akan menyebabkan peserta mencapai tahap pengetahuan, kemahiran, kecekapan dan kebolehan untuk menjalankan kerja dengan lebih berkesan. Pendapat ini disokong oleh Hanif dan Abdullah 2018, organisasi yang mampu untuk mereka bentuk persekitaran yang memberi penekanan kepada latihan yang boleh dinilai oleh para pekerja akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan komitmen yang lebih besar. Yang ketiga ialah persekitaran kerja. Fakta ini disokong oleh Nur Azwa 2020 bahawa kepentingan persekitaran kerja merupakan penentu kepada produktiviti tenaga kerja dan membantu kerja menumpukan perhatian kepada tugas masing-masing dengan betul. Implikasi sistem kerja yang baik. Yang pertama, dapat mengurangkan tekanan kerja. Pendapat ini disokong oleh Mustafa 2019 bahawa implikasi sistem kerja yang baik mampu mengurangkan tekanan kerja kerana pekerja tidak dibebani dengan kerja yang melampau. Tambahan pula, implikasi ini juga adalah pekerja boleh mencapai tahap pengetahuan, kemahiran, kecekapan dan kebolehan untuk menjalankan kerja dengan lebih berkesan. Kedua adalah dapat mengeratkan hubungan yang baik antara rakan sekerja. Kenyataan ini disokong oleh Kolega 2019 bahawa kualiti kerja yang dihasilkan daripada pasukan akan membuahkan hasil yang terbaik. Sistem kerja yang baik akan menyumbang kepada hubungan yang harmoni antara pekerja kerana tiada sebarang perselisihan faham dan masalah yang berlaku antara rakan sekerja. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Pendapat ini disokong oleh Siti Hanisa dan Nur Azwa 2020 bahawa implikasi sistem kerja yang baik akan meningkatkan produktiviti pekerja. Tambah beliau lagi, kepentingan untuk memastikan persekitaran kerja yang baik amatlah perlu agar produktiviti tenaga kerja akan menjadi lebih baik dan produktif. Kesimpulannya, melalui video ini, kami telah memperlihatkan perubahan pekerjaan
dan kesannya terhadap tingkah laku pekerja. Dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan pengurusan organisasi dan individu yang efektif dalam sesuatu organisasi adalah amat penting bagi memastikan organisasi itu kekal harmoni dan boleh mencapai hasil kerja yang baik. Hal ini secara tidak langsung akan memberi itu implikasi yang positif kepada pelaksanaan pengurusan dan individu terhadap sistem kerja.